Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Video kali ini kita akan sambung semula apa yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu parametric equation kan. Jadi dalam video sebelum ini kita tengok sikit. Yang sebelum ni kita bincang pasal apa? Ya, kita bincang pasal the first and second derivative kan. Jadi kita dah sentuh sedikit bagaimana kita hendak mendapatkan first derivative dy dx dan juga second derivative d kuasa 2y dx kuasa 2 ya. So now kita akan melihat satu contoh kat sini. Contoh ni penggunaan first derivative dan juga second derivative, tapi dalam contoh ini kita akan menggunakan first derivative sajalah. Jadi kalau kita lihat contoh kat sini, cuba tengok apa yang kita ada. Kita ada apa? Disuruh cari apa ni? Find the slope of the tangent. Ya, find the slope of the tangent. Maksud dia disuruh cari kecerunan lah. So bila kita diminta mencari kecerunan, jadi memang kita akan pakai dy over dx. Ya, akan tetapi persamaan yang diberi di sini ya, ini adalah parametric equation. Jadi maka kita kena menggunakan dy over dx yang melibatkan parametric equation. Jadi apa lagi ni bagi? Dia bagi syarat t antara 0 hingga 2 pi, lepas tu dibagi point of the parameter ya, t sama dengan pi over 6. Biasanya macam dalam soalan-soalan macam ni kan, kalau diberi syarat macam ni, macam contohnya ini diberi t sama dengan pi over 6 kan, ini dia akan beri the parameter punya value, bukan x dan y punya value tau, tapi adalah parameter punya value. So jadi cuma nanti tak apa, kita bincang kemudian. So now sekarang kita nak mencari dy over dx, betul tak? Yang ini kan, kita cari yang ini. Jadi kita masukkan rumus dy over dx sama dengan dy over dt darab dt over dx, betul tak? Jadi kita kena cari satu persatu lah. So kena cari dy over dt, lepas tu kena cari dt over dx pula. Jadi cuba kita lihat yang mana pink ni. Yang mana pink ni adalah the given parametric equation. So kita ada x sama dengan cos t. So daripada sini kita akan dapatkan dx over dt, iaitu dapat negatif sin t. Okey, boleh nah? Ini direct differentiation lah. Yang kedua pula, y sama dengan sin t, di mana derivatif dia iaitu dy over dt. Jangan terbalik dy over dt sama dengan cos t. Jadi kalau kita perhatikan sekarang di sini, kalau kita lihat dy over dx ni kan, cuba tengok ini adalah dy over dt, betul tak? Dy over dt kita boleh ambil terus di sini cos t kan, sebab tu kita ada cos t kat sini, nampak Lepas tu dia ada part yang dt over dx ini, yang kita ada apa? Kita ada dx over dt, betul tak? Yang kita dapat negatif sin t ni, tapi dalam formula ni dt over dx, maka dia merupakan salingan. Ya. So maknanya kalau kita dapat di sini negatif sin t, maka untuk dt dx kita dapat negatif 1 per sin t. Okey, so kita buat semua case akan berlaku macam ni. Alright. Jadi kita pun permudahkan dia. Kita akan dapat cos t times negatif 1 over sin t, kita dapat negatif cotangent t. Okey, boleh nah? Okey, so sekarang kita dah dapat ini kan. Jadi kita pun kita dapat dy over dx. Lepas tu dia bagi syarat kan, at the point where t equal to pi over 6. Okey, jadi kita pun masukkan lah. Dia nak cari kecerunan pada t pi over 6, kita pun masukkan. So kita lihat juga lah kat sini. Tengok kat sini kan. Cuba lihat dy over dx ini, dia end up dengan apa? Dia end up dengan variable t, betul tak?
kat sini kan. Jadi kita bolehlah masuk T sama dengan pi over 6 ke sini terus. Masukkan terus saja. Okey. So jawapan kita adalah negatif set 3. Boleh ya? Okey, itu contoh kita yang pertama lah. Kita pergi kepada contoh kita yang kedua. Contoh yang kedua ni kita ada apa? Ya, kita ada okay, instead of dy over dx, kita juga diminta mencari second derivative. Dan sekarang kita ada parametric equation tu tak? Ini t kuasa 2, t kuasa 3. Mudah aja. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk mencari dy over dx dan juga d kuasa 2y dx kuasa 2. Lepas tu add 1, 1. Ini pada koordinat ni. Ini pada koordinat ni. Okey, tak apa. Ini cerita kemudian lah. Kita cari dulu dy over dx dulu. Lepas tu kita baru cari d kuasa 2 pula. Baik. Tengok saya besarkan sikit. So, these are the given parametric equation. From here, kita akan derive dy over dt, yang ni. Dx over dt. Lepas tu, the second part, kita akan dapatkan dy over dt. So, saya rasa yang ini pun mudah je. Jadi, kita dengan senang akan memperoleh 2t kuasa 2 dan juga 3t kuasa 2. Boleh So, now, kita masukkan ke dalam rumus dia. Yang ini. Nampak tak? Nampak Yang part ini jangan ditanya pula kenapa ini berlaku. Yang ni. Tiba-tiba ada 1/2t kuasa 2 kan? Sebabnya apa? Sebab kita diminta mencari dt over dx. Tetapi kita ada dx over dt. Yang 2t kuasa 2 ni kan? So, sebab itu kita kena buat saringan. Okay, so soalan ni mudah je lah ya. Soalan mudah je, di mana kita akan dapat terus jawapannya sebagai 3t per 2. Okay, 3t per 2. Kenapa boleh salah? Oh, sorry. Belah sini dah salah. Sekejap. Saya terus buat pembetulan. Yang ini. Ini mana pula dapat t kuasa 2 tiba-tiba 2t kuasa 2 kat sini. Dah salah kat sini. Kejap ya. So kita terus buat pembetulan. Mana dia? Ini 2t saja. Kan? Ini 2t saja. 2t saja. Lepas tu kat sini pun 2t jugalah. Yang ni. Besarkan sikit. So mana boleh dia 2t kuasa 2. So dia 2t saja. Okey. Baru betul. Baru kita boleh cancelkan. Lepas tu dapat 3t per 2. Okey, boleh ya? So ini adalah dy over dx. Baik. Oleh sebab soalan tu meminta kita mencari second derivative juga, maka kita teruskanlah sikit. Sambung sikit ke sini. Yang ni. Yang ni. Okey. Yang ini, yang first line ni adalah rumus dia. Saya salin balik je. Okey. Di mana mula-mula kita kena masukkanlah, nampak tak yang warna merah ni? Kan? Dy over dx kan? Ini rumus dia ya. Yang dy over dx ni adalah baru yang kita dapat hasil tadi. Yang ni. Yang warna hijau ni. Yang ni kan 3t kuasa 2, 3t per 2 ni kan? Yang ni kita masukkan. Lepas tu kita akan differentiatekan this part. Lepas tu kita akan darabkan semua-semua ni lah. Di mana akhirnya kita akan dapat jawapan. Yang ni kamu buat ya. Kamu cuba differentiatekan ddt yang ini. Lepas tu cuba darabkan, cuba simplifykan, di mana akhirnya akan dapat jawapan 3/4t. Yang ni Okey. Maka kita dah dapatlah dy over dx
dan juga ini dy over dx. Lepas tu kita dapat d kuasa 2y over dx kuasa 2 kan. Kita dah dapat. Now bila dah dapat, cuba tengok soalan tu balik. Dia nak apa? Find dy over dx. Okey, tak apa, kita cuba cari yang ini dulu ya. Tengok ni ya. Find dy dx at 1, 1. Satu-satu ni, cuba kita perhatikan betul-betul. Ini kan koordinat, betul tak? Ini kan koordinat. Bila koordinat, memanglah kebiasaan soalan dia akan memberikan nilai apa ni, nilai t di sini untuk memudahkan kita. Macam contoh sebelum ni, cuba tengok sekejap Contoh sebelum ni dia bagi macam ni, betul tak? Ini soalan dia. Lepas tu cari kecerunan pada titik di mana t sama dengan pi over 6, betul tak? So it's direct lah. Diberi siap-siap t tu apa, kita pun masuk ke je lah. Tapi dalam dekat sini dia bagi syarat. Ya betul, dia bagi syarat. Tapi syarat ini satu-satu ni bukan t. Ini adalah point xy, di mana x adalah 1, y adalah 1. Dia bagi x bukan t. Akan tetapi apabila kita nak evaluate ini, misalnya kita nak mendapatkan nilai dy over dx, betul tak? Cuba tengok ini kan 3t per 2. Jadi kita memerlukan nilai t, bukan nilai x. Jadi somehow kita kena dapatkan nilai t yang setara dengan nilai x yang diberi tu. Jadi macam ni kita buat. Kita ambil semula je yang ni, nampak tak? Okey, kita ambil from x sama dengan t kuasa 2 and the point 1, 1, dapatkan nilai t tu. Jadi sebenarnya kita akan dapat dua nilai t ya, dua nilai t. So plus minus 1. Oleh sebab kita dapat dua nilai t, maka kita akan dapat dua nilai kecerunan. Yang ni dy over dx, kita masukkan t sama dengan 1, t sama dengan negatif 1. Finally kita akan dapat jawapan 3/2 ataupun negatif 3/2. Dan kalau kita nak dapatkan dia punya second derivative pula, kita akan dapat buat benda yang sama, kita dapat 3/4 ataupun kita dapat negatif 3/4. ok guys, so cuba analyse soalan ni. Kita cuba hadamkan soalan ni, tengok elok-elok, baca soalan tu betul-betul, tengok kehendak soalan, tengok apa yang soalan tu bagi, apa yang ada, apa yang tak ada, apa yang kita nak cari sebenarnya. So kita stop dulu video sampai sini. Kita jumpa pada video yang akan datang.